لكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله. Yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga rahmat dia, alhamdulillah, pagi ini kita sekali lagi dapat sama-sama dalam rumah Allah taala ini bagi menunaikan salat fardhu maghrib berjemaah. Kita pohon pada Allah taala, mudah-mudahan salat kita, zikir kita, doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita tengok satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Maka dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadamah. Faqultu lahu lima tasna'u hadha وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا. Dia kata daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah baginda, dia bangun daripada malam hatta tatafattara qadamah, sehingga pecah kedua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, hadis ni dia nak abak dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beritahu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, dia nak beritahu kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bangkit pada tengah malam. Dan hadis ni dia nak beritahu juga kemuliaan berkenaan dengan waktu
waktu malam itu sendiri. Tuan-tuan, waktu malam adalah waktu untuk manusia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu di mana manusia dia bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang bangun pada waktu malam, kita tak tahu apa dia punya balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, tak tahu. Dan perkara ni disebutkan oleh ulama, kenapa balasan orang yang bangun pada waktu malam itu tidak diketahui. Ini adalah kerana mereka bangun pada waktu malam, lalu mereka bersunyi-sunyian dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka tidak mahu pun tunjuk amalan mereka kepada orang lain. Dan orang yang bangun malam ni pun dia tak mahu orang lain melihat apa yang dia lakukan. Dan tuan, maka yang mengetahui dia bermunajat, yang mengetahui dia beramal saleh pada malam hari tersebut, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana tu ulama menyebut balasan bagi orang yang bangun pada waktu malam ni tak diketahui. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui apakah dia balasan yang akan diberikan kepada orang yang bangun pada waktu malam. Dan tuan, bangun pada waktu malam ni bukannya dia mangkit dia pergi kencing saja. Nanti ada pula orang yang duk anggap dia mangkit kencing, lepas tu dia patah balik semula pi bilik dia, dia lena balik. Maka dia termasuk di dalam kategori hadis ni. Tak, tuan-tuan. Dia mangkit pada waktu malam, dia buat apa? Dia melakukan salat malam. Lalu dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Sajadah yang kita baca pagi tadi ni. Yang mana Allah Subhanahu wa taala kata tatajafa junubuhum 'anil madaja'. Mereka menjauhkan diri mereka daripada tempat pembaringan mereka, kata Allah taala. Dan tuan, maknanya mereka ni dia mangkit pada waktu malam. Dan tuan, bahkan setengah daripada ulama menyebut yang menafsirkan ayat ni, bangun pada waktu malam itu adalah bermula daripada selepas daripada waktu maghrib. Dan tuan, jadi lepas daripada maghrib ni kita usahakan untuk kita memenuhkan waktu tersebut dengan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana dia juga termasuk daripada kalangan orang yang menjauhkan diri dia daripada tempat tidur dia. Dan tuan, tujuan dia untuk apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Dia berdoa kepada Allah taala dalam keadaan dia berasa takut, wa tama'a, kemudian dia berasa tamak, dia berkehendak apa yang ada pada sisi Allah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu apa-apa rezeki yang kami berikan kepada mereka, maka mereka infakkan, kata Allah Ta'ala. Dan orang yang bangun pada waktu malam, lalu dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh ikhlas hati dia. Dan lalu Allah Ta'ala sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan Allah Ta'ala kata tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang disimpan oleh Allah Ta'ala bagi mereka. Dan tuan, yakni bagi siapa? Iaitu bagi orang-orang yang bangun pada tengah malam, lalu dia beribadat dan juga dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, Nabi SAW dia bangun pada tengah malam ni pasal apa? Dan tuan, dia buat ni semua adalah kerana nak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala.
Dan tuan, kerana tu di dalam hadis ni, Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, dia tanya, lima tasna' hadha? Ya Rasulullah, pasal apa yang kamu buat semua ni? Tuan-tuan, Nabi buat sembahyang sampai pecah kedua kaki dia. Dan tuan, Nabi SAW pada tiap-tiap malam Nabi akan bangkit, kemudian Nabi juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, Aisyah tanya, wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Sesungguhnya semua dosa-dosa engkau yang telah lepas dan juga yang akan datang, kata Aisyah, semuanya telah pun diampunkan oleh Allah Ta'ala. Dan tuan, jadi pasal apa yang Nabi SAW ni dia buat lagi sembahyang pada waktu malam? Dan tuan, kemudian sembahyang malam ni dia bukannya kewajipan, ia hanya sekadar sunat sahaja. Dan tuan, kerana tu sebahagian daripada ulama menyebut, jangan kita memaksakan diri kita untuk melakukan perkara-perkara yang kita tidak mampu. Dan tuan, yang ni adalah perkara-perkara yang disunatkan pada syarak. Kalau pada perkara yang wajib, yang tu kena dah kita buat. Dan tuan, tapi perkara yang sunat ni, kata Nabi SAW, khudhu minal a'mal, hendaklah kalian semua buat amalan-amalan ma tutiqun, yang kalian semua sanggup, yang kalian semua mampu untuk melaksanakannya. Dan tuan, pasal apa kita buat amal apa yang kita mampu saja? Kerana kata Nabi SAW, fa innallaha la yamallu, Allah dia tidak pernah jemu kepada hamba dia. Dan Allah Ta'ala tak pernah jemu dengar suara kita baca Quran, Allah Ta'ala dia tak pernah jemu. Dengar kita berzikir kepada dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah jemu mendengar doa daripada hamba-hamba dia. Dan tuan, kata Nabi SAW, la yamallu, Allah tak pernah jemu dengan hamba dia, hatta tamallu, sehinggalah kamu semua sendiri yang berasa jemu beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, pada waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpaling daripada dia. Dan tuan, maka kerana tu Nabi suruh, bila kita nak beramal ni, matutiqun, apa-apa yang kamu sanggup, apa-apa yang kamu mampu, kata Nabi. Dan tuan, jadi nak tunjuk pada kita, bangkit pada waktu malam ni dia bukannya perkara wajib, dia sunat saja. Dan tuan, tapi pasal apa dia dilakukan oleh Nabi SAW? Maka kata Nabi, afala akuna abdan syakura, apakah tidak boleh aku nak jadi seorang hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi ibadat yang kita buat ni tujuannya adalah untuk kita bersyukur di atas segala nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan sebab itu beruntung bagi orang yang dia boleh beramal. Dan orang yang boleh beramal ni, dia telah mendapatkan nikmat yang begitu besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Dan orang yang beramal ni, itu adalah petanda bahawa dia adalah orang yang syakura, orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dan sedangkan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang orang bersyukur ni, wa qalilum min ibadiyas syakur, sangat sedikit daripada hamba-hamba aku yang pandai bersyukur kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
yang pandai bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ni, kata Allah Subhanahu wa taala sikit sangat dia punya jumlah dia. Tuan-tuan, yang ramainya lagu mana? Mereka kufur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, afala akuna 'abdan syakura, apakah tidak boleh aku nak jadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala? Tuan-tuan, dia nak beritahu kepada kita bahawa amal ibadat yang dilakukan oleh seseorang menandakan bahawa dia bersyukur dengan segala pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tu pengajaran yang pertama daripada hadis ni. Kemudian yang kedua, kata ulama, hadis ni nak beritahu bahawasanya sembahyang ini ianya adalah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu sembahyang ni dia adalah amalan yang sangat-sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, sehingga Nabi SAW kata, "Waju'ilat qurrata aini fis salah," kata Nabi, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berasa tenang ketika mana aku berada di dalam sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, ketenangan Nabi SAW ni adalah di dalam sembahyang dia. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana orang yang sembahyang ni sebenarnya dia sedang berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan dalam surah Al-Maidah, kata Allah Subhanahu wa taala, la in aqamtumus salah, selagi mana kalian mendirikan sembahyang, kata Allah, inni ma'akum, sesungguhnya aku berserta dengan kamu semua, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu Nabi SAW dia tunjuk kepada kita. Dan benda ni nak kena amal. Sembahyang ni kita kena jadikan dia sebagai tali penghubung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam kitab Tazkiratul Ghaflah fi bayanin asraris salah, kitab yang menerangkan kepada kita berkenaan dengan rahsia-rahsia yang berada di dalam sembahyang tersebut. Dan Nabi SAW ni, bila mana Nabi dia rasa duka cita, bila mana Nabi SAW berada dalam keadaan sedih, tuan-tuan, ada orang dia tanya, Nabi pun duka cita, Nabi pun rasa sedih ke? Tuan-tuan, Nabi dia berduka cita dan juga Nabi bersedih macam kita. Tuan-tuan, kerana itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nusafi rahimahullahu ta'ala, kenapa Nabi itu diutuskan daripada kalangan manusia. Tuan-tuan, supaya manusia ni, supaya umat dia lihat apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kita mampu untuk mengikuti dia. Tuan-tuan, kalau Nabi ni daripada kalangan malaikat, agak-agak gimana? Tuan-tuan, malaikat ni macam mana tabiat malaikat? Malaikat tak makan. Tuan-tuan, malaikat dia tak nikah. Malaikat dia tak ada riang dengan perkara-perkara dunia ni. Melainkan kerja dia adalah beribadah kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu Nabi sebut dalam peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, masa Nabi SAW masuk ke dalam Baitul Ma'mur. Tuan-tuan, Nabi kata Baitul Ma'mur ni pada setiap hari malaikat dia akan keluar masuk, keluar masuk. Tuan-tuan, Nabi SAW kata
malaikat ni kalau dia berdiri, dia akan terus berdiri. Melainkan bila dia disuruh rukuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana dia rukuk, dia tak akan bangkit lagi dah. Melainkan Allah Ta'ala suruh dia qiyam daripada rukuk dia. Tuan-tuan, ni malaikat. Kalau malaikat jadi nabi kat kita, tuan-tuan perasan lagi ramai lagi yang akan dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana tabiat malaikat yang macam tu beribadat sepanjang masa kepada Allah Ta'ala. Dan tuan, tapi Nabi SAW dia sebut, innani bashar, sesungguhnya aku ni manusia seperti kamu, cuma aku diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, lalu Imam Nusafi rahimahullah ta'ala dia sebut, Nabi diutuskan daripada kalangan manusia supaya manusia dapat mencontohi dia. Tuan-tuan, jadi Nabi pada masa Nabi tengah berduka cita, tuan-tuan, Nabi sedang bersedih, tuan-tuan, apa yang Nabi buat? Tuan-tuan, Nabi akan mendirikan sembahyang sehingga ada orang tanya dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, andi iskalat wassualat. Ya Rasulullah, aku ni ada masalah, kemudian aku ni ada permintaan dengan Allah Ta'ala. Bagaimana caranya aku nak berikan permohonan aku ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tuan-tuan, lalu apa Nabi kata? Salli rak'ataini summa sil. Sembayanglah kamu 2 rakaat, kata Nabi. Kemudian daripada tu maka kamu minta apa-apa permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, tengok bagaimana Nabi SAW ni, dia dengan sembahyang ni dia cukup suka, dia cukup cinta, sehingga Nabi kata apa? Dijadikan sembahyang itu penenang bagi aku, kata Nabi SAW. Dan tuan, maka kerana tu hadis ni nak tunjuk kepada kita juga betapa pentingnya sembahyang yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sehingga kan Nabi SAW menyebut nanti pada hari akhirat besok yang akan ditanya awal-awal oleh Allah Ta'ala, yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala sembahyangnya. Tuan-tuan, sembahyang kita yang mula-mula sekali, awalun ma yuhasabu bihi al-abdu as-salat. Perkara pertama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala pada hamba dia, sembahyang dia. Tuan-tuan, lalu Nabi kata, iza saluhat saluhat sairu amalihi. Kalau sembahyang dia baik, baik semua sekali amalan-amalan yang dia lakukan. Wa idza fasadat fasadat sairu amalihi. Kalaulah sembahyang dia buruk, kalau sembahyang dia tak elok, maka tak eloklah seluruh daripada amalan-amalan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kerana tu kita kena buat sembahyang ni sebagaimana yang Nabi ajak. Dan sembahyang ni dia tak boleh kita hanya sekadar melaksanakan tuntutan. Tuan-tuan, kita kadang-kadang terlepas pandang benda ni. Terlepas pandang. Tuan-tuan, kita nak mengaji hadis, kita nak mengaji tafsir, kita nak mengaji yang high level punya level. Tuan-tuan, tapi kita terlupa nak memperbetulkan satu perkara yang dah tentu wajib ke atas kita. Tuan-tuan, kata Nabi SAW, bila mana kamu nak mendirikan sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kalian semua sembahyang sebagaimana kalian semua tengok aku mendirikan sembahyang, kata Nabi.
Dan sebab itu disebutkan dalam hadis sahih Bukhari. Tahu macam mana ada satu orang sahabat, bila dia sembahyang Nabi perhati dia. Dan Nabi tengok, bila dia habis sembahyang, dia jumpa dengan Nabi, dia salam dengan Nabi. Nabi kata apa? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Ulang balik sembahyang kamu, kerana sesungguhnya kamu tak sembahyang, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, yang Nabi sebut ni perkara luaran, perbuatan luaran sahabat ni. Tuan-tuan, kalau dah perkara luaran pun Nabi kata kamu tak sembahyang lagi, bagaimana gamaknya satu orang yang dia tak tahu hukum hakam sembahyang, apatah lagi pada waktu sembahyang hati dia tak ada dalam sembahyang. Tuan-tuan, ni yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kadang-kadang orang yang bersembahyang itu lagi cepat dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, apa maksud perkataan Imam Hasan Al-Basri ni? Tuan-tuan, kadang-kadang kita melalaikan tuntutan yang dah sememangnya wajib atas kita, terutamanya sembahyang ni. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak mau ambil tahu macam mana takbiratul ihram sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, macam mana qiyam Nabi, macam mana rukuk Nabi, macam mana sujud Nabi SAW. Tuan-tuan, orang yang mendirikan sembahyang dengan cara yang betul ini, dia akan diberikan hikmah sembahyang. Tuan-tuan, kerana tu Al-Imam Musawi rahimahullah ta'ala dia sebut, orang yang mendapatkan hikmah sembahyang, tuan-tuan, amalan yang kita buat ni, dia bukan hanya setakat faedah akhirat. Tuan-tuan, kena ingat tu. Tuan-tuan, orang tak tak ada riang beramal ni pasal apa? Kerana pada dia dosa pahala ni adalah urusan akhirat. Silap, tuan-tuan. Tuan-tuan, apa-apa balasan yang diberikan di akhirat, faedahnya kita akan rasa di dunia lagi. Di dunia lagi. Kerana tu kata Nabi SAW, sesiapa yang nak kepada kehidupan akhirat, maka dunia akan mengejarnya, kata Nabi SAW. Dan nak habak, nak beritahu dengan kita, orang ni kalau dia beramal untuk akhirat, dunia kut belakang dia. Dan tuan, kerana tu disebutkan dalam hadis Qudsi, ketika mana Allah Ta'ala jadikan dunia ni. Dan tuan, sebab itu kita jangan bergantung sangat dengan usaha ikhtiar kita. Dan tuan, kerja kena kerja, kemudian usaha ikhtiar hak tu kita kena buat. Dan tuan, tapi kita kena pandang amal yang kita buat ni, ianya akan memberikan kebaikan kepada kehidupan dunia kita. Dan Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, pada waktu dia menjadikan dunia ni. Dan Allah Ta'ala kata apa pada dunia? Wahai dunia. Dan saya terjemah terus. Saya terjemah terus, senang faham. Dan Allah Ta'ala kata pada dunia, wahai dunia, kalaulah hamba-hamba aku ni di atas dunia ni, dia mengabdikan diri pada aku perintahkan supaya engkau menjadi hamba kepada dia. Dan Allah Ta'ala perintah dunia ni kepada orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Allah perintah dunia ni abdikan dia kepada orang yang menghambakan diri pada Allah Ta'ala. Tetapi kata Allah Ta'ala, kalau seandainya mereka duduk dalam dunia, tetapi mereka jadi hamba kepada kamu, yakni jadi hamba kepada dunia, wahai dunia, aku perintahkan supaya engkau perbudakkan mereka ni. Tuan-tuan, sebab itu orang-orang yang semata-mata cari dunia, dia tidak akan pernah merasa cukup, malah dia akan ada rasa tamak dan terus tamak. Tuan-tuan, tapi orang yang bila mana dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala,
Tuan-tuan, dia ada sifat qanaah. Tuan-tuan, sifat qanaah ni yang dia cukup. Tuan-tuan, qanaah ni yang cukup. Tuan-tuan, sebab itu kita tengok ada orang dia tak seperti kita. Kita duit banyak tapi rasa macam tak cukup. Tuan-tuan, memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Duit banyak kan? Kereta 7 biji. Nak cukup je lah. No. Tuan-tuan, kereta pula satu-satu biji bukannya ni. Memang penin kepala, memang botak kepala. Tuan-tuan, tapi orang yang ada sifat qanaah, orang yang ada sifat cukup ni, tuan-tuan, mahal perasaan ni, perasaan cukup ni. Tuan-tuan, dia berpada dengan apa yang ada. Tuan-tuan, dia akan guna hanya sekadar keperluan. Tuan-tuan, bila kita berjimat macam tu cukup. Tuan-tuan, bahkan Nabi SAW ajak ekonomi pada kita. Tuan-tuan, Nabi ajak macam mana? Nabi kata, kalau seseorang berbelanja hanya mengikut keperluan sahaja, manakala hak yang lebih itu hendaklah disimpan, kata Nabi SAW. Tuan-tuan, kalaulah perbelanjaan kita tidak melebihi daripada keperluan kita, tuan-tuan tengok, nah. Tapi tuan-tuan, orang ni hanya boleh belanja dengan keperluan bila mana dia ada sifat qanaah, bila mana dia ada sifat cukup itu. Tuan-tuan, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, jadi orang yang dia beramal ni, nah, maka dia akan diberikan apa? Dia diberikan kebaikan di dunia ini lagi. Maka kerana tu kata Imam Sahawi, orang yang mendirikan sembahyang dengan cara yang betul, zahir batinnya betul, tuan-tuan, dia diberikan hikmah daripada sembahyang yang dia dirikan. Tuan-tuan, faedah sembahyang ni kalau kita nak cerita panjang pula. Nah, banyak dia punya faedah dia, tidak akan didapatkan faedahnya melainkan orang-orang yang dia sembahyang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kan yang terakhir, hadis ni dia nak memberikan galakan pada kita supaya apa? Bangkitlah tengah malam walaupun sedikit. Dan tuan, kenapa? Kerana Allah Taala beritahu, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebahagian daripada malam engkau bertahajudlah, kata Allah Ta'ala. Dan tuan, walaupun sedikit, dia tak perlu pun sampai banyak. Sayyidah Zainab dulu ni radhiyallahu anha wa ardaha, dia pernah bangun pada waktu malam dan dia berpaut kepada tali. Dan tuan, dia ikat dekat rumah dia satu tali. Pasal apa? Dia nak mangkit tengah-tengah malam, kemudian dia nak buat sembahyang dengan begitu banyak. Dan dia pasang tali kat rumah dia. Dan kata Nabi SAW, wahai Zainab, i'malu bimastata'tum. Wahai Zainab, beramal hanya sekadar pada apa yang kamu mampu, kata Nabi SAW. Dan tuan, maka ayat yang kita baca tak saat ni, Allah Subhanahu wa taala kata apa? Wa minal laili, sebahagian daripada malam tu, fatahajjat bihi, kamu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, apa yang ada pada tahajud ni? Ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan engkau dibangkitkan oleh Tuhan engkau pada kedudukan yang terpuji. Dan tuan, orang yang bangun pada waktu malam ni, Allah Subhanahu wa taala akan beri pada dia kedudukan yang terpuji, malah Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Dan tuan, bila Allah Taala memuliakan dia, dia termasuk semua sekali. Masuk semua sekali. Murah rezekinya, mudah segala urusannya. Dan tuan, mudah-mudahannya juga kita mendapatkan apa? Ni yang paling penting, husnul khatimah, mendapatkan kematian yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan juga hidayah untuk kita melakukan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.